Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dipilih yang di-Pertuan Agong ke-17. Malaysia bersama OIC dan Liga Arab terus pantau perkembangan di Gaza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong ke-17 bagi tempoh 5 tahun berkuat kuasa 31 Januari 2024. Manakala Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dipilih sebagai timbalan yang di-Pertuan Agong bagi tempoh sama. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad memaklumkan pemilihan itu dibuat pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 khas di Istana Negara. Sultan Ibrahim akan menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang bakal menamatkan tempoh pemerintahan yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Januari 2024. Mesyuarat khas Majlis Raja-Raja hari ini yang dipengerusikan oleh Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin dihadiri oleh semua Raja-Raja Melayu kecuali Kelantan dan Perlis. Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong ke-17 memangnya dikenali sebagai seorang Sultan mesra rakyat dan sangat prihatin terhadap isu-isu rakyat. Sultan Ibrahim diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, merupakan putera sulung kepada almarhum Sultan Iskandar Sultan Ismail dan almarhumah Encik Besar Kalsum Abdullah. Berusia 65 tahun, baginda sangat dikenali rakyat Johor kerana sikapnya yang suka dan sentiasa mendekati rakyat, terutama menerusi kembara Mahkota Johor yang diilhamkan baginda sejak menjadi Tunku Mahkota Johor lagi. Ketika berlaku bencana terutama banjir, baginda antara yang terawal turun padang, melihat sendiri situasi sebenar serta mengambil berat terhadap kesulitan yang melanda rakyat Johor. Sultan Ibrahim juga antara yang lantang bersuara berkenaan kebersihan dan isu-isu alam sekitar yang menjadi antara perkara yang menjadi perhatian baginda. Dari sudut kepimpinan pula, ciri-ciri kepimpinan baginda terselah selepas melibatkan diri dalam aktiviti ketenteraan yang turut dijadikan asas bagi membina semangat juang, disiplin serta perwatakan yang berwibawa. Sultan Ibrahim yang juga kekanda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah juga seorang yang meminati pelbagai masakan serta pandai memasak. Baginda mendirikan rumah tangga bersama Permaisuri Johor, Raja Zaris Sofia almarhum Sultan Idris Shah pada 22 September 1982 dan dikurniakan 5 orang putera dan seorang puteri. Sultan Ibrahim dimasyhurkan sebagai Sultan Johor pada 23 Januari 2010 selepas kemangkatan almarhum Sultan Iskandar dan dimahkotakan pada 23 Mac 2015. Malaysia kekal pendirian untuk meneruskan hubungan bersama Liga Arab dan negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC walaupun Majlis Keselamatan PBB gagal mencapai kata sepakat mengenai resolusi gencatan senjata konflik Palestin-Israel. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, hak rakyat Palestin mesti diberi keutamaan dan bantuan kemanusiaan perlu disegerakan. Kita terus adakan hubungan dan ambil tindakan bersama. Tapi soal bantuan kemanusiaan, makanan, perubatan itu kita segerakan dan Presiden Abdul Fattah Sisi telah bagi jaminan bantuan makanan dia akan sebaik ada dari kerajaan dia akan segerakan untuk pendaratan di Rafah. Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat dan makan tengah hari di Dengkil. Ditanya berhubung kesaan pembangkang untuk memboikot Minggu Pemimpin Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di San Francisco, Datuk Seri Anwar menyatakan masih terlalu awal untuk Malaysia putuskan. Dalam pada itu, kerajaan akan terus memantau platform media sosial termasuk TikTok. Tegas Perdana Menteri, walaupun pihak media sosial menafikan isu menyekat kandungan pro-Palestin, namun pihak berkuasa akan terus melakukan pemantauan. Okay. TikTok has denied that is restricting Malaysian content supporting Palestine. Well, they have denied, but we will have to continue to monitor. Okay. Tindakan akan diambil terhadap firma media sosial TikTok dan Meta atas dakwaan menghadkan kandungan yang menyokong perjuangan Palestin.
Dalam pada itu, penganjuran Minggu Solidariti Palestin di sekolah perlu dikawal supaya tidak menimbulkan sebarang masalah. Itu kita kena kawal. Tadi kita bincang dalam kabinet. Pertama, kita galakkan tidak paksa sebuah sekolah. Keduanya, kita kena kawal supaya jangan jadi masalah. Kerajaan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pentadbiran sekolah untuk membuat pertimbangan sewajarnya berhubung program anjuran Kementerian Pendidikan itu. Kementerian Pendidikan KPM larang sebarang unsur ekstremisme dan keganasan dalam pelaksanaan Minggu Solidariti Palestin. Ia susulan tular di media sosial video penganjuran program tersebut di sebuah sekolah yang memamparkan unsur ekstremisme. KPM menegaskan penganjuran tersebut adalah di luar tempoh waktu pelaksanaan Minggu Solidariti Palestin dan tidak mengikut panduan ditetapkan KPM. KPM menggalakkan penganjuran Minggu Solidariti Palestin di semua institusi pendidikan di bawah kelolaannya yang dijadualkan berlangsung pada 29 Oktober hingga 3 November. Ia bertujuan mendidik murid nilai manusiawi yang turut merangkumi hak asasi kemanusiaan, keamanan dan kedamaian sejagat. Sementara itu, hari ini Perdana Menteri menyaksikan majlis menandatangani perjanjian perpindahan dan pembangunan semula Kamp Pusat Latihan Polis Tentera Unit Army Red Warrior dan Kamp 12 Company Corps Polis Tentera Diraja serta pembangunan perumahan satu anggota satu rumah Sasar. Perjanjian ini melibatkan pembangunan kompleks baharu yang lengkap, moden dan selesa yang bakal dibina di tapak mukim Sirusa Padison. Selain itu, 7,374 unit rumah ditawarkan menerusi projek Sasar kepada warga kementerian untuk memiliki rumah yang selesa di bawah harga pasaran. Alhamdulillah ya, ini merupakan satu dasar yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan untuk kita menjaga kebajikan dan kesejahteraan anggota, dan dalam masa yang sama kerajaan juga akan membina banyak rumah-rumah keluarga dan akan membaik pulih rumah keluarga yang sedia ada. Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Seri Isham Ishak mewakili Kementerian Pertahanan menandatangani perjanjian tersebut yang turut disaksikan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohamad Zulkifli Ali. Malaysia akan terus komited menyokong perjuangan rakyat Palestin. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia tidak tunduk kepada tekanan kuasa asing atas kelantangan negara dalam isu itu. Ini adalah pendirian resmi dan negara Malaysia sebagai negara yang berdaulat harus dihormati biarpun pendirian dan pandangan kita berbeza daripada negara-negara yang tidak bersetuju dengan pendirian. Dan kita juga lihat bahawa suara lantang Perdana Menteri adalah suara lantang bukan hanya masyarakat Islam tetapi masyarakat berbagai agama, dan kita mengutamakan nilai-nilai kesejagatan di dalam pendirian resmi kita. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menghadiri majlis makan malam bersama diaspora Malaysia di London. Beliau dalam lawatan kerja 4 hari ke United Kingdom turut mengadakan pertemuan dengan beberapa ahli parlimen, antaranya Rushanara Ali, Wajid Iltaf Khan, Baroness Udin dan Catherine Weth. Pada pertemuan itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menekankan kedudukan kukuh Malaysia untuk terus menyokong perjuangan rakyat Palestin. Dalam majlis lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan agensi berkaitan pemasaran produk halal Malaysia perlu bekerjasama untuk menembusi pasaran United Kingdom dan Eropah. Ini kerana ia dilihat belum cukup kuat meskipun promosi telah dilaksanakan sejak awal tahun 80-an. Usaha bukan hanya daripada kerajaan, pihak swasta, tetapi juga daripada rangkaian pemasaran yang ada, terutamanya rakyat Malaysia yang menjadi usahawan dan menjadi pengusaha-pengusaha pasaran di Eropah dan di peringkat antarabangsa.
Dan pada khidmat saya, Kerajaan Madani di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar boleh melakukannya. Bukan hanya sekadar memberikan pembiayaan, tetapi promosi mesti dilakukan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid melawat pasang raya Chuang Li yang dimiliki usahawan rakyat Malaysia di London. Beliau mahu usaha promosi dimantapkan memandangkan pasaran produk halal global berupaya menjangkau kira-kira $1.3 trilion Amerika menjelang tahun 2030. Selain itu, risiko juga perlu diminimumkan dengan meneroka pasaran baharu yang dilihat cukup luas. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menggesa pengusaha produk halal tempatan berusaha memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh negara pengimport. Kesemua 116 aduan berkaitan isu internet yang diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia daripada 16 ahli parlimen akan diambil tindakan pembekal perkhidmatan dan dipantau pejabat MCMC negeri. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil dalam satu hantaran di Facebook berkata, aduan berkenaan diterima sepanjang 3 hari MCMC membuka pusat aduan internet di bangunan parlimen bermula 23 Oktober lalu. Seramai 111 ahli parlimen telah melawat dan memeriksa kelajuan internet di kawasan masing-masing. Fahmi merakamkan penghargaan kepada kesemua ahli parlimen yang memberi kerjasama penuh dengan kementerian dalam memastikan perkhidmatan internet yang lebih berkualiti. Malah kerjasama itu akan diteruskan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan internet di Malaysia. Berdasarkan infografik menunjukkan kawasan Hulu Selangor merekodkan aduan tertinggi iaitu sebanyak 68, diikuti Bangi 16 dan Kota Melaka 9. Rang Undang-Undang RUU Penubuhan Majlis Media Malaysia MMC akan dibentangkan di Parlimen pada sidang Mac tahun depan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching berkata MMC yang ditubuhkan akan memikul tanggungjawab mewujudkan tata kelakuan serta memberi kebebasan yang lebih luas kepada media. Sekiranya kita dapat kelulusan daripada Jemaah Menteri, next step of course is for us to bring it kepada AGC, dan selepas green light daripada AGC, target kami adalah kami nak bentang rang undang-undang ini pada sidang pertama tahun 2024. Beliau berkata demikian selepas persidangan NPC pasca Hawana 2023. Tanpa pekerja sosial yang berkelayakan dan mencukupi, kami tidak mampu memberikan bantuan dan intervensi kepada golongan muda di Malaysia di saat mereka memerlukannya. Bertemu kembali. Harga beras import bagi pasaran tempatan masih terkawal dan mengikut harga antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan meneliti dakwaan kononnya monopoli beras menyebabkan harga beras import kini tidak mampu dibeli pengguna. Saya tak dapat pastikan, tapi soal monopoli beras ini dah diputuskan dulu dan ditandatangani untuk 10 tahun. Jadi kita kena runding. Setakat ini kita dapat pastikan bahawa beras import beras itu memang terkawal dan ikut harga antarabangsa. Tapi kita boleh teliti. Beliau berkata demikian selepas menikmati makanan bersama rakyat di Dengkil. Notis amaran risikan ancaman siber sektor kewangan FineTip yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia BNM membolehkan institusi kewangan mengambil langkah pencegahan yang sewajarnya. Notis tersebut dikeluarkan secara rutin kepada institusi kewangan dan rakan kerjasama mereka yang berkaitan. BNM menyatakan FineTip sentiasa memantau lanskap siber dan akan memaklumkan tentang kemungkinan ancaman baru termasuk peningkatan aktiviti penggodaman. Notis FineTip membolehkan institusi kewangan mengambil langkah pencegahan sewajarnya dan mengelakkan sebarang kemungkinan gangguan perkhidmatan keuangan. Tourism Malaysia akan membantu mencapai sasaran ketibaan 26.1 juta pelancong asing sempena Tahun Melawat Malaysia yang ditetapkan semula kerajaan pada 2026. Menurut Ketua Pengarahnya, Datuk Dr. Ahmad Abdul Ghaffar, usaha bagi menjadikan Malaysia sebagai negara pelancongan perlu dimulakan dari sekarang.
Jeseru pihaknya sedang mengadakan pertemuan dengan syarikat pelancongan swasta bagi membina rangkaian sekaligus membuka peluang untuk pemain industri tempatan berkongsi berkenaan produk dan perkhidmatan mereka. Sama begini di antara pihak kerajaan dan swasta memang kita sangat-sangat menggalakkan supaya kita boleh memberi pendedahan yang lebih banyak kepada produk-produk yang ada. Dan ini juga merupakan satu kolaborasi yang baik antara pihak kerajaan dan swasta. Beliau berkata demikian dalam Network Sesh 2023 edisi kedua di Putrajaya. Dalam pembentangan belanjawan 2024, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan menyediakan RM350 juta bagi merancangkan promosi dan aktiviti pelancongan supaya Malaysia menjadi destinasi pelancongan pilihan utama dunia. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan bercadang memperkenal konsep bina dan jual untuk projek pembangunan hartanah pada masa depan. Menterinya Ngah Koming berkata sesi libat urus akan diadakan dengan Institut Reda. Oleh kerana itu, kementerian akan bekerjasama dengan Reda dan memberikan option, memberikan option baru. Dan bulan depan saya akan bincang dengan Institut Reda apakah insentif yang mereka nak supaya pemaju perumahan boleh bina baru mereka jual. Sekiranya model baru ini diterima oleh pemain industri, maka pada masa akan datang tak ada pula projek terbengkalai lagi. Because you have only allowed to sell upon completion. So semua sudah siap, baru belilah. Ngah Koming merasmikan Expo Hartanah Malaysia MAPEX 2023 di Mid Valley, Kuala Lumpur. MAPEX berlangsung 3 hari bermula hari ini hingga 29 Oktober mulai 10 pagi hingga 9 malam.